KPM. Ada banyak juga bahagian fungsian yang nak baca dalam tajuk bab 4 ni ya. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya hari ini Cikgu Hamzi untuk slot teroka Didik TV. Jadi apa yang kita nak teroka hari ini? Jom bersama-sama saya pastikan anda semua bersedia. Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik sedang menonton teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga cikgu yang handsome hari ini pakai baju warna purple. Cikgu Hamzi Ismail di mana sama-sama kita akan meneroka untuk mata pelajaran perniagaan bagi tingkatan 4 cikgu. Ya, terima kasih Eli. Eli pun cantik hari ini. Terima kasih cikgu. Dan topiknya hari ini adalah hubungan dan interaksi antara bahagian fungsian. Ya, betul tu Eli. Kita sama-sama nak teroka apa yang ada dalam tajuk ni hari ini. Wow, saya pun tak sabar bila berkaitan perniagaan. Saya pasti ramai sangat nak belajar sama-sama dan teroka sama-sama untuk mata pelajaran ini. Tapi cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit sebelum kita berkenalan dengan askar-askar comel cikgu ni. Apa yang menariknya tentang subjek mata pelajaran ini dan topik ini? Okay, untuk mata pelajaran perniagaan ini bagi topik yang kita nak terokai hari ini, dia banyak berkisar tentang organisasi perniagaan yang betul-betul wujud di luar sana. Wow. Jadi pelajar perlu tahu setiap bahagian-bahagian fungsian ini apakah peranan yang dimainkan untuk memastikan keuntungan perniagaan itu tercapai. Wow, saya sendiri nak kena tahu ni. Ni sangat terperinci ni kan. Baik, okey, sebelum kita memulakan penerokan kita, suka citanya Kak Eli nak kongsikan dengan adik-adik untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, menjaga penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Dia memandangkan sekarang ni keadaan kita agak orang kata terhad, jadi kenalah keluar bersebab, cikgu. Betul. Okey, jadi saya akan sanitasi tangan saya dulu, kemudian giliran cikgu ya. Okey, silakan cikgu. Terima kasih. Baik, okey cikgu, siapakah askar-askar comel ni yang akan bersama dengan kita hari ni cikgu? Okey, mereka ni bukan senang nak beraksi pada pagi ni. Tapi disebabkan semangat untuk dapatkan A dalam perniagaan ni dan juga meneroka tajuk ni, mereka bersemangat di pagi Ahad ni. Wow, betul tu. Orang kata hujung minggu yang sangat bermakna dan berilmu. Ya, betul. Okey, mereka ni tingkatan berapa cikgu? Tingkatan 5 semuanya. Wow, calon SPM? Calon SPM. Okey, kita berkenalan dengan mereka. Ini dia. Kita minta mereka perkenalkan diri. Yang pertama, Aisyah Suraya. Silakan Aisyah. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Eli dan Cikgu Hamzi. Nama saya Aisyah Suraya binti Sari, boleh panggil saya Suraya. Okey, seterusnya Terima kasih. Seterusnya, Welis. Selamat pagi, hai Cikgu Hamzi, Kak Eli. Nama saya Wallace Teo Meng Hang, boleh panggil saya Wallace. Wallace. Okey, terima kasih. Susah juga nak dengar suara Wallace ni tau. Tapi Alhamdulillah dia bersedia untuk beraksi pagi ni. Saya nampak dia bersemangat hari ni. Okey, seterusnya Adilah. Silakan Adilah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Cikgu Hamzi, hai Kak Eli. Nama saya Nur Adilah binti Muhammad Tamizi, boleh panggil saya Adilah. Saya dari SMK Raja Jumaat. Okey, terima kasih Adilah. Seterusnya Akilah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Akilah binti Syuaini, boleh panggil saya Akilah. Okey Akilah, terima kasih. Seterusnya Dia. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Cikgu, hai Kak Eli. Nama saya Dia Nurizati Dini binti Hendra Suryadi Putra, boleh panggil saya Dia. Dia. Okey, hero saya yang terakhir Yogen. Hai Cikgu, hai Kak Eli, nama saya Yogen. Boleh panggil saya Yogen, saya dari SMK Raja Jumaat. Okey, terima kasih. Saya sukalah cara mereka perkenalkan diri, sangat sopan, sangat mesra dan saya rasa benda-benda macam ni patut diteruskan di peringkat sekolah pun. Betul cikgu, dan sangat orang kata padat, ringkas dan padat. Ya, betul. Dan saya sangat suka juga hari ini kita mempunyai murid-murid dalam talian ni satu Malaysia. Betul. Berbilang kaum. Bagus sangat-sangat. Baik, cikgu. Ya. Apa yang kita akan teroka dalam
mata pelajaran perniagaan ini, kebiasaannya mungkin bila dengar perniagaan je murid-murid akan rasa macam alah, pening lah, kira-kira lah, mestilah ada akaun dan sebagainya lah. Itu ke yang akan kita tekankan juga dalam... Betul juga apa yang Ellie fikirkan tu. Tapi untuk mata pelajaran perniagaan SPM ni, dia tak adalah banyak kira. Banyak juga aplikasi. Secara teorinya kita belajar. Dan kita akan jumpa benda-benda ini di dunia sebenar. Jadi macam hari ni kita nak tengok bagaimana interaksi antara bahagian-bahagian fungsian dengan organisasi luar dalam sesebuah perniagaan tu. Jadi menarik. saya rasa kalau siapa-siapa dengar pun dia akan, oh dah ada kat sana, oh dah ada kat sini. Dia boleh bayangkan begitu. Dekat dengan dunia realiti kita lah. Betul Eli. Okey, baik. Itu yang kita akan teroka lanjut selepas ini. Jadi kita nak berehat seketika, cikgu. Boleh Eli. Kita teruskan menonton teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat 6 aplikasi teknologi maklumat yang sering digunakan dalam perniagaan, iaitu e-pemasaran, e-dagang, e-banking, e-government, email dan laman sosial. Hello, Double H Group. Cik Hanis bercakap. Boleh saya bantu? Saya Zoe, pengurus jualan baharu Pasaraya Trillion. Boleh tak saya buat tempahan iTin melalui panggilan telefon ni? Oh, boleh Encik. Tak ada masalah. Pasaraya Trillion pun memang pelanggan tetap kami. Oh, kalau macam tu, saya nak buat tempahan 100 karton iTin kesihatan perisa buah-buahan. Boleh? Okey Encik. Saya dah catat ni. Sebentar lagi staf kewangan akan hantar invoice melalui email Pasaraya Encik. Nanti minta Encik sahkan tempahan dan beberapa maklumat yang dikehendaki ya. Baiklah Cik Anis. Terima kasih ya. Sama-sama. Bye. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Hamzi untuk sama-sama kita meneroka mata pelajaran perniagaan bagi topik hubungan dan interaksi antara bahagian fungsian. Tapi Cikgu, saya ada soalan. Ya Eli. Apa kena mengena audio tadi tu dengan penerokaan kita hari ni, Cikgu? Okey, jadi untuk menerokai tajuk kita hari ini, apa kata saya minta pelajar saya, murid-murid saya ni untuk buat ulasan terhadap panggilan telefon tadi. Boleh. Boleh saya minta Akilah untuk ulas sikit berkaitan perbualan telefon tadi? Apa yang kamu dengar? Saya mendengar perbualan telefon tentang tempahan IT antara pihak Pasaraya dan pengeluar IT. Okey, terima kasih. Maksudnya dia boleh dengar dengan baiklah suara perbualan telefon tu tadi. Jadi untuk mata pelajaran ni yang kita nak teroka yang pertama sekali, bagaimana maklumat dalam perniagaan tu disampaikan antara peniaga dengan organisasi luar yang lain. Okey. Jadi kalau perasan tadi dalam perbualan telefon tu, walaupun dah buat tempahan, kita dapat dengar yang Cik Anis tu bagi tahu dia akan hantar email. Hantar email tu untuk buat pengesahan. Kan dah order, dah buat tempahan, tapi still kena buat pengesahan terhadap apa yang ditempah lah. Jadi rasanya kenapa kena buat macam tu? Jadi kita suruh pelajar jawab lagi. Boleh, murid-murid mesti pandai ni, tahu dah. Okey, Suraya, kenapa kena sahkan tempahan tersebut melalui email? Sedangkan dia dah buat tempahan telefon tadi. So, dia nak memastikan tempahan yang dibuat tu tepat seperti apa yang diminta. Dan kadang-kadang dia takut orang tu macam prank call dia ke apa. So, dia nak pastikan betul-betul lah yang dia memang betul-betul nak buat tempahan. Okay. Maksudnya takut kena scam lah. Takut orang mengaku yang dia daripada Pasaraya Trillion buat tempahan, kemudian hantar tiba-tiba kata tak ada kan. Jadi itu yang berlaku dalam komunikasi untuk pastikan komunikasi itu dapat disampaikan dengan berkesan. Ada beberapa prosedur yang perlu dipatuhi lah. Bukan senang-senang kita terima order begitu kan. Betul. Jadi untuk ni pelajar tingkatan 5 saya, tajuk ni kita dah belajar tahun lepas lah untuk tingkatan 4. Jadi saya nak tanya, ingat lagi tak tajuk aliran maklumat ni berkaitan apa sebenarnya? Ada siapa ingat?
Cikgu. Dia. Ni bukan yang ada encode dengan decode tu ke? Okey. Okey, tajuk encode decode. Mana dia encode jelas lah tu. decode. Okey, apa benda pula encode decode ni cikgu? Okey. Kak Eli dah tanya encode decode tu apa. Tak apa. Sebelum kita jawab soalan Kak Eli ni, kita tengok dulu sebab dia tadi dia dah ingat berkaitan encode decode. So berkaitan perbualan telefon tu. Sini saya dah bawakan barang-barang props ni yang saya buat ni. Okay, saya buat sendiri ni. Jadi apa kata dia tolong susunkan sebab berkaitan maklumat yang nak disampaikan, kita mesti tunjukkan aliran yang betul. Okey. Supaya jawapan tu tepatlah. Okey, dia boleh bagi tahu saya susunan bagaimana aliran maklumat tu dalam proses komunikasi. Boleh. Okey, mana dulu kita nak letak mula-mula? Encik Joey sebagai penghantar. Mana Encik Zoe tu? Yang ni ke? Yang lelaki tu lah. Oh, yang lelaki ni, tu. okey. Jadi, nak letak kat mana ni? Okay, Eli letak sini first. Okey, saya letak dekat sini dulu. Okey, jadi Encik Zoe ni siapa? Dia ni siapa? Penghantar. Oh, penghantar. Okey, kita ambil yang penghantar ni, kita letak kat sini Okey, penghantar. Okey. Okay, betul. Okey, seterusnya Encode. encode. Cuba tengok yang pasu tu mana encode. Encode. Okey ni. Okey, encode. Encode. Okey, seterusnya Saluran. okey, saluran. Apa saluran dia gunakan tadi? Oh. Macam ni ke? Dia guna saluran apa? Call. Telefon. Dia dah Panggilan ke, cikgu? Panggilan telefon. tadi kan panggilan. Dia cakap kontak tadi kan. Okey. Panggilan telefon. Okey, betul tu. Betul lah, kontak tu betul juga okey, cikgu. okey, Betul betul. bahasa Inggeris. Okey. Okey, expert lah dia orang ni. Okey, seterusnya. Decode. Okey, decode Eli. Decode. Okey, decode. Okey. Kemudian penerima. Penerima. Okey, penerima. Anis. Oh, penerima Cik Anis. Penerima. Okey, penerima yang tu dulu. Penerima Okey. cikgu. Okey, Eli letak kat atas. Ni Cik Anis ni. Cik Anis. Okey, ada tinggal satu lagi tu apa Eli? Lain rupa Cik Anis ni. Lepas tu? Memberi maklum balas. Memberi maklum balas ni siapa? Kak Eli. Siapa beri maklum balas dia? Siapa? Siapa yang terima? Cik Anis. Cik Anis. So dekat sini juga? Tambah kat bawah lah pula. Dia ni kat atas semua kan? Penuh dah muka Cik Anis ni. Okey. Okey, saya letak sini lah. Okey, jadi untuk pastikan adakah jawapan yang dia bagi ni betul, kita tengok pada paparan slide saya ni. Okey. Okey, ini seperti mana yang ada dalam buku teks perniagaan muka surat 209 tingkatan 4. Okey. Jadi adalah penghantar, encode, saluran, decode dan juga penerima. Dan penerima tu memberi maklum balas terhadap apa yang disampaikan lah. Okey, tadi Kak Eli tanya, encode, decode ni apa? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu saya? Saya cikgu. Okey, Adilah. Encode ni macam olahan maklumat yang cuba disampaikan oleh Encik Zoe kepada Encik Anis bahawa Encik Zoe ingin menempah item berperisa sebanyak 100 karton. Okey, 100 karton tu. Dekod pula kefahaman maklumat Cik Anis mengenai tempahan item berperisa sebanyak 100 karton yang diminta oleh Encik Zoe tadi. Okey. Betul ke cikgu? Okey, dengan kata mudah. Okey, terima kasih Adila. Dengan kata mudahnya, encode ni, jadi pelajar biasa keliru encode decode. Sebab dia ingatnya encode tu ending tau. Okey. Tapi kena betulkan balik konsep tu. Okey. Encode dia mula-mula, iaitu apa yang cuba ditafsirkan oleh penyampai tentang apa yang dia nak sampaikan. Dan decode tu apa yang penerima tu dengar dan dia faham macam mana. Contoh macam ni lah Eli. Kalau Eli duduk kat rumah dengan mak ke kan, mak kata, Eli tak apalah kau duduk je, mak tak kisah, mak ni bibik je kat rumah ni. Apa yang Eli faham? Dia perlilah. Dia perli dia suruh Eli buat kerja sebenarnya kan. Jadi mak tu cuba cakap, Eli pergilah buat kerja. Itu encode. Okey. Jadi yang Eli faham tu, alamak mak dah sawan ni, dah kena buat kerja. Jadi itulah decode, mana Eli memaham macam tu. Okey. Ada orang dia salah faham, dia kata, cantik mak Dan buat kojo semua. Nogoi 9 bunyi keluar Nogoi dah. 9 kan. Jadi kata dia duduk relax ke. Kau tak faham mak peli-peli. Jadi situasi tu kadang-kadang encode decode ni dia gunakan bahasa yang sukar difahami. Okey. Jadi kadang kita kena tanya apa maksud sebenarnya. Okey. Tapi dalam konteks perniagaan ni,
saluran komunikasi ni digunakan direct, cakap terus melalui panggilan telefon tadi. So selain daripada komunikasi melalui panggilan telefon, kita boleh tengok tadi ada maklum balas melalui email. Okey, lagi apa lagi komunikasi yang boleh kita gunakan, Ellie? Email, telefon, kita ada telefon dengan aplikasi telefon aplikasi itu samalah kan, cikgu. Dan lagi satu gaya badan kita, memek muka, betul? Betul. Cuba Ellie senyum. Tak nampaklah sebab pakai pelitup muka Tapi kadang, ni. walaupun kita pakai pelitup dua, mata kita still boleh menunjukkan kita senyum kan? Betul. Walaupun kita tak senyum, tapi ekspresi wajah kita tu menggambarkan komunikasi kita. Tak adalah orang kata kita sombong ke. Jadi itu cara kita untuk berkomunikasi. Dalam perniagaan ni, komunikasi yang berkesan menggunakan saluran-saluran yang betul akan memastikan semua objektif perniagaan tu dapat dicapai dengan baiklah. Dan juga intonasi suara pun sangat penting, cikgu. Betul, intonasi tu penting tu. Macam dalam kelas kan, kalau saya dah start tinggi suara tu, baru diam lah. Faham lah. Kalau kita cakap macam biasa tu, dia buat tak tahu je, tak apa. Kan? Okey. Garang cikgu. Cikgu kena tegas kalau bab ni cikgu. Betul. Saya tahulah pelajar saya kata saya garang. Saya tak adalah garang dengan dia orang ni. Saya cuma tegas je lah. Ya, tegas je. Sebab apa kita nak dia faham dalam konsep proses aliran maklumat ini melalui proses komunikasi yang baik. Sebab dia melibatkan organisasi luar. Jadi pelajar-pelajar dah boleh, murid-murid boleh meneroka bagaimana situasi ini melibatkan bahagian fungsian dengan organisasi luar. Okey. Baik. Jadi selesailah satu tajuk yang pertama ni, Eli. Okey, selesai satu, alhamdulillah. Kita nak terus tajuk yang berikutnya. Tajuk yang berikutnya ni masih dalam hubungan dan interaksi ni, tapi apabila sudah buat tempahan maklumat, tempahan barang ni, kita nak tengok bagaimana barang-barang tersebut dihasilkan dan bagaimana aliran barang itu boleh sampai kepada pengguna. Okey, jadi pelajar semua dah bersedia Okey, kita teruskan. Okey, apabila barang-barang tu dah ditempah, dia ada proses aliran. Maksudnya bila sebut aliran ni, kita mesti ikut dia punya flow lah. Dia punya aliran kan. Tak boleh salah lah. Kalau salah, lah. Okey, ikut berurutan lah. Okay, jadi untuk penerangan tajuk ni, saya macam mengamalkan konsep untuk pembelajaran abad ke-21 ni, flip classroom. Flip classroom. Pertama kali saya dengar tu. Eli tak pernah dengar lagi? Tak pernah. Okey, flip classroom ni maksudnya macam kita memberi tugasan awal kepada murid-murid untuk dia buat ulang kaji. Dan kemudian baru masuk topik tersebut untuk kita bincangkan bersama. Jadi macam cikgu dah bagi tahu Eli, Eli kena baca tajuk 1, 2, 3. Nanti saya akan ajar. So bila kita ajar tu pelajar dah bersedia. Dia dah bersedia dengan tajuk tersebut, dia lebih nampaklah apa yang dia nak bantu dalam perbincangan, lebih senanglah. Jadi pelajar-pelajar saya ni, saya dah bagi task untuk dia bertugas di bahagian-bahagian fungsian tertentu dalam syarikat Double H ni. Wow. Mereka belum habis belajar lagi dah bekerja dah, cikgu. Dah bekerja. Betul. Duduk kat rumah tak ada buat apa kan? Ya, betul. Saya bagi dia task untuk bekerja di bahagian fungsian tertentu yang terlibat dengan Double H Group ni lah. Jadi masing-masing ada jawatan masing-masing? Ada jawatan masing-masing lah sepatutnya. Okey. Okey Ali, kita mulakan Silakan cikgu. Okey. Apa yang kita nak tengok sini? Okey. Dalam tajuk aliran barang perkhidmatan ni Ali. Tengok ni, gambar durian. Durian. Musim ke? Musim sekarang. Ya Allah, musim. Jadi dalam konsep aliran barang perkhidmatan ni, kita nak memastikan barang tersebut yang bermula dari pengeluar boleh sampai kepada pengguna dalam keadaan yang selamat, ikut kuantiti yang ditetapkan. Jadi kalau macam durian, begitulah rupanya daripada start, daripada pengeluar sampai kepada kita lah. Tapi berkaitan dengan barang, contoh iTin syarikat ni, kita akan tengok bagaimana proses daripada membuat tempahan sehinggalah sampai kepada pengguna. Okey, kita tengok Okey, aliran barang. Kalau tengok pada paparan slide ini, dimulakan dengan wujudkan katalog dan diedarkan sehinggalah habis. Jadi kita tengok satu persatu ya Eli. Okey. Yang pertama berkaitan wujudkan aliran barang, wujudkan katalog dan diedarkan. Jadi kita nak tahu ni bahagian siapa. Okey, bila kita tanya, siapakah yang terlibat bahagian yang pertama ni? Wujudkan katalog dan diedarkan. Okay, siapa yang Saya, cikgu. Adilah bahagian apa? Bahagian pemasaran. Bahagian pemasaran Nelly. Bahagian pemasaran buat apa?
tugas saya membuat perancangan berkaitan sasaran pasaran dan campuran pemasaran. Okey. Contohnya katalog cantik yang depan cikgu tu, Alamak, saya lah yang katalog buat. ni. Oh, katalog ni. Wah, awak buat. Okey. Tujuan saya buat katalog bagi memudahkan pelanggan memahami dan tertarik dengan produk yang dijual. Okey, Eli nampak katalog ni, Eli? Cantik. Okey, situ ada sekali dengan harga barang. Okey, apa dia punya tagline tu? Jualan lebih jimat, lebih untung. Oh, lebih jimat, lebih untung jualan kilang tu kan. Okey, jimat lebih untung. Okey, jadi ni Adilah buat. Adilah tadi dia kata bahagian pemasaran. Saya ada dengar dia sebut dalam bahagian pemasaran ni dia terlibat dengan untuk sasaran pelanggan dan juga campuran pemasaran. Kalau Eli dengan campuran pemasaran, apa yang Eli bayangkan? Campuran pemasaran, marketing strategi. Okey, Kak Eli tak boleh bayangkan sebab Kak Eli mungkin tak terlibat secara langsung dalam belajar ni. Betul. Jadi Adilah yang terlibat secara langsung dengan pemasaran. Apa itu campuran pemasaran? Campuran pemasaran ni ada 4. Kita guna cara 4P. 4P Eli. Okey, 4P okey. Apa dia? Price, product, place, promotion. Wow, okey. So apabila kita bertugas di bahagian fungsian pemasaran ni, kita secara langsungnya terlibat dengan 4P ni. Sebab campuran pemasaran ni memang soalan yang common lah, yang biasa ditanya untuk pelajar-pelajar murid-murid perniagaan ni. Okey, jadi bahagian fungsian ni terlibat menentukan produk apa yang dia nak keluarkan mengikut kehendak pengguna. Okey, seperti yang nak dikeluarkan ni lah. Kemudian dia kena tentukan harga yang berpatutan sesuai dengan kualiti dia. Dan yang ketiga, berkaitan promosi. Bagaimana dia nak promosi? Salah satunya dia wujudkan katalog ni lah untuk diedarkan, dan seterusnya pengagihan. Bagaimana barang ini boleh sampai kepada pengguna. Kena fikir tu Eli, macam mana barang ni boleh macam situasi sekarang kan, bagaimana kita nak sampaikan kepada pengguna. Tak adalah pengguna masih tertunggu-tunggu. Ya, betul, dan mungkin itu juga wujudnya strategi pemasaran yang macam Eli cakap tadi lah. Ya, betul Eli. Strategi yang betul lah. Eli punya strategi pemasaran tu termasuk jugalah dalam campuran pemasaran tu. Baik. Jadi yang pertama, wujudkan katalog dan edarkan. Seterusnya penerimaan pesanan. Penerimaan pesanan ni siapa? Sama juga ke? Saya. Oh, Adilah juga. Adilah bahagian fungsian apa ni penerimaan pesanan ni? Jualan. Oh, bahagian fungsian jualan. So bahagian fungsian jualan buat apa? Bahagian fungsian jualan akan menerima semua pesanan daripada pembeli. Okey, terima pesanan semua daripada pembeli. Jadi kalau pembeli tu nak buat tempahan, adakah dia buat tempahan dia tak banyak tanya ke? Tak. Oh, tak banyak tanya lah. Tak banyak tanya. Oh, dia main tempah je lah. So kalau dia banyak tanya macam mana? Okey, tak apa. Kita biarkan Adilah dengan jawapan dia sekejap. Sebab tadi kita dah sempat belajar, sempat meneroka aliran barang dan perkhidmatan. Dan decode, apa tadi? Encode dan sebagainya. Banyak juga penerokaan yang baru Eli belajar tadi hari ini. Jadi kita akan sambung sekejap lagi. Kita akan berehat seketika, cikgu. Kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Aplikasi e-filing oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN adalah mudah, tepat dan selamat bagi pihak terlibat mengisi borang nyata cukai pendapatan melalui kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi tanpa perlu dicetak, ditandatangani atau dihantar secara fizikal. Murid-murid masuk ke kelas sekarang sebab kita nak memulakan penerokaan kita untuk mata pelajaran perniagaan. Bagi topiknya, hubungan interaksi antara bahagian fungsian dengan organisasi luar. Okey, terima kasih cikgu. Ini dia Cikgu Hamzi yang akan sama-sama sambung mengajar kita pada hari ini bersama dengan murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Raja Jumaat Port Dickson. Tadi kita berhenti pada Adilah tadi. Saya tanya dia kalau duduk di bahagian fungsian jualan, pelanggan yang minta order, minta tempahan, ada banyak tanya tak? Ada banyak soalan tak? Adilah? Silakan Adilah. Dia orang akan banyak tanya. Okey, banyak tanya tu boleh ke kamu jawab semua? Dia mesti terangkan tentang produk tu dengan jelas
supaya pembeli tu faham. Okey, pembeli faham dan yakinlah untuk membeli. Jadi siapa yang duduk bahagian fungsian jualan ni, dia mesti tahu. Macam peniaga durian, kalau dia menjual durian tu, dia mesti tahu ini durian jenis apa. Kita pun kadang pelik. Macam mana dia boleh tahu? Sebab tu memang tugas duduk bahagian fungsian jualan, dia mesti tahu keseluruhan tentang produk yang dijual. Jangan bila kita tanya, sekejap saya tanya bos. So kita yang tanya pun akan rasa macam, ya ke dia jual ni? Tak yakin. Yakin tak yakin kan? Jadi ingat, yang duduk bahagian fungsian jualan tu kena lebih yakin mengetahui tentang produk yang dijual. Okey, seterusnya aliran yang berikutnya ialah jadual pengeluaran yang dipersetujui. Ada sebut jadual pengeluaran tu. Jadi kalau jadual pengeluaran, saya rasa bahagian fungsian pengeluaran lah tu. Okay, siapa bahagian fungsian pengeluaran? Saya cikgu. Aisyah Suraya. Silakan. Bahagian fungsian jualan ni buat apa? Bahagian fungsian pengeluaran. Sorry. Tugas saya akan senaraikan sumber yang diperlukan dan dari situ saya akan buat anggaran tempoh yang tertentu untuk siapkan produk yang diminta mengikut kehendak yang ditetapkan oleh pelanggan lah. Okey, bahagian fungsian jualan kamu dah tentukan masa yang sesuai lah untuk buat pengeluaran. Jadi susah ke tidak sebenarnya bahagian fungsian pengeluaran ni? Senang je kalau ikut cara betul sebab bahagian fungsian pengeluaran ni dia ada 3 kawalan. Kawalan awal, kawalan awal, semasa dengan selepas. Kawalan awal tu kita memastikan input berada dalam keadaan yang baik. Kawalan semasa, proses tersebut kita kena pastikan proses tersebut tak ada masalah. Dan kawalan selepas, memastikan produk yang terhasil mengikut standard yang ditetapkan. Okey, lengkap tu Eli penerangan dia tu. Maksudnya duduk bahagian fungsian pengeluaran ni tak boleh tinggalkan kerja tu lah. Daripada awal terima bahan mentah tu untuk dimasukkan ke dalam proses berikutnya, dia mesti memastikan semua produk tu berada dalam keadaan baik. Dan kemudian apabila proses tu sedang dijalankan, dia bukan boleh tinggalkan mesin begitu saja. Sebab kita takut ketika proses tu mungkin mesin stuck dan sebagainya, dia mesti berada di situ supaya aliran proses tu berjalan dengan lancar. Dan apabila kawalan yang terakhir, kawalan selepas, memastikan produk yang dihasilkan seperti mana yang dikehendaki oleh pelanggan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada produk yang reject. Okey, tak semua dalam semua keluaran tu semua bagus. Tak semestinya. Jadi yang mana tak bagus tu, yang reject, dia ketepikan, asingkan. Betul Eli. Maksudnya dia kena betul-betul fokus, janganlah asyik main telefon je kan. Okey, jangan main telefon lah kan. Main telefon tu okey lagi kalau dia berada di situ kan. Takut dia tinggalkan terus tempat kerja tu. Habis. Lagi dating pula ke? Tapi kalau macam ada pekerja yang emergency nak tinggalkan, dia boleh tinggalkan. Tapi dengan syarat maklumkan kepada majikan ataupun pekerja lain yang boleh menggantikan lah. Jadi masih ada orang di situ. Jadi seterusnya aliran berikutnya ialah berkaitan pesanan bahan mentah. Ialah tadi Suraya nak keluarkan bahan barang-barang yang dikehendaki, kena ada proses bahan mentah tu. Jadi untuk pembelian bahan mentah ni, siapa kita nak minta bahagian fungsian yang mana? Boleh bagi tahu saya siapa yang terlibat dalam pembelian bahan mentah? Wallace. Wallace sudah angkat tangan. Okey, Wallace. Apa you buat dalam bahagian fungsian untuk beli bahan mentah ni? Saya akan mencari bahan mentah yang betul seperti mana yang diminta oleh bahagian pengeluaran. Okey. Jadi Aisyah Suraya lah yang bagi senarai itu dekat Wallace untuk mendapatkan bahan mentah. Jadi untuk membeli bahan mentah ni Wallace, bagaimana prosedur ataupun tata cara yang sesuai lah untuk membeli bahan mentah? Saya akan mencari beberapa pembekal yang boleh bagi bahan mentah yang baik. Saya akan kebut harga dan membuat penilaian. Teruskan Wallace. Yang tawarkan harga berpatutan dan ada kualiti mana yang terbaik, itu kami akan pilih. Okey, saya dengarlah sikit-sikit yang Wallace cakap tu. Maksudnya antara prosedur dia untuk buat pembelian bahan mentah tu, dia mencari pembekal. Cari beberapa pembekal
dan membuat penilaian lah pembekal mana yang tawarkan bahan mentah yang berkualiti dengan harga yang berpatutan lah Eli. Sebab kita kalau nak minta sebut harga pun kita tak boleh minta daripada satu pembekal, betul? Betul. Dia memang prosedurnya perlu dapatkan daripada beberapa pembekal. Kena ada banyak pilihan lah. Ya, lagi satu kita takut ada unsur-unsur rasuah dan sebagainya kan. Takut. Jadi kita perlu adil untuk buat penilaian tersebut dan Wales bahagiannya dia perlu menilai mana pembekal yang terbaik dan dia akan pilih itulah. Maksudnya tugas Wales ni dia kena jujur. Betul tu paling tepat kan? sekali. Tapi semua orang sebenarnya kena jujur Eli. Ya, betul. Tapi bahagian fungsian Wales ni kejujuran tu lebih tahap tinggi lagi lah. Betul, lebih penting. Okey, jadi apabila bahan mentah tu dah ada, akan ada penerimaan invoice pembekal dan pembayaran. Maksudnya Wales dah pilih tadi pembekal mana. Jadi dalam syarikat ni akan keluarkan invoice dan pembayaran untuk bahan mentah tu. So kalau pembayaran Eli rasa bahagian mana? Pembayaran bahagian mana maksud cikgu? Bahagian mana yang akan buat pembayaran untuk bahan mentah yang Wales order tadi? Kewangan. Okey Eli, bagus. Eli pun pandai. Okey, bahagian kewangan. Jadi bahagian kewangan ni satu bahagian yang penting lah dalam setiap perniagaan tu. Jadi kat sini pelajar, murid-murid saya siapa yang terlibat dalam bahagian fungsian kewangan? Ada? Siapa yang jadi accountant? Siapa yang jadi accountant? Akilah. Akilah. Jadi bahagian fungsian kewangan ni selain daripada penerimaan invoice ni, apa lagi kamu buat? Saya akan memastikan sumber kewangan dialihkan dan dibelanjakan dengan betul oleh semua bahagian. Kiranya bahagian kewangan ini akan buat perancangan kewangan sebelum disahkan oleh sebelum disahkan oleh bos. Jadi dia perlu buat perancangan yang teliti, bajet lah. Jadi bajet yang dibuat tu untuk diagihkan ke setiap jabatan dan digunakan dengan betul lah. Jadi kat situ tugas pertama Akilah lah, penerimaan invoice dan pembayaran tu. Kemudian yang berikutnya apabila sudah buat pembayaran dan mulakan proses, kita nampak sini pengeluaran item barang dan pengedaran. Pengeluaran item maksudnya kembali balik kepada Aisyah Suraya punya tugas tadi tu. Dia menjalankan proses pengeluaran seperti mana yang telah diterangkan tadi. Dan kemudian akan diedarkan. Barang tersebut akan mula diedarkan. Jadi untuk pengedaran ni, siapa yang terlibat dalam bahagian fungsian pengedaran? Murid-murid saya siapa ya? Siapa yang mengedarkan barang-barang? Bahagian fungsian pengedaran. Siapa terlibat? Masing-masing lupa dah tugas masing-masing. Jawatan masing-masing ni. Siapa? Ke takkan Kak Eli kot? Dengar ke tak dengar? Saya rasa yang belum bercakap siapa yang belum bercakap Saya lagi? rasa Yugen kot. Yogen belum bercakap lagi tu. Yugen ke bahagian pengeluaran? Yogen, kita terlibat bahagian pengeluaran ke? Saya rasa mungkin line Yogen, line internet Yogen ni. Yogen boleh dengar saya? Kurang. Angkat tangan. Saya rasa line internet Yogen ni kurang memuaskan. Kurang memuaskan Ada sesiapa mungkin boleh bantu cikgu? Okey, ada siapa-siapa nak? Atau cikgu boleh jawab. Okey. Bantu Yogen sendiri? Sementara kita tengok Yogen tu dalam keadaan dia tengah bermuhasabah diri kat situ untuk mendapatkan balik tune dia. Dia macam nak cakap tu. Yogen okey ke? Line line. Okey, tapi Yogen dengar Boleh dengar ke Yogen? Kalau boleh dengar, Yogen boleh teruskan untuk Yogen bahagian fungsian apa? Dengar. Teruskan. Dia bahagian fungsian apa? Silakan Yogen. Saya bahagian fungsian pelanggan. Dengan selamat, semua produk yang ini kami akan periksa dan sudut kuantiti jenis produk yang diminta dan masa yang diminta untuk penghantaran dibuat. Dan saya juga boleh telah membuat jadual pergerakan lori supaya semua bekalan dihantar dengan selamat dan tepat pada masa mengikut kawasan. Okey Li, dia bahagian fungsian pengagihan. Maksudnya dia sediakan jadual penghantaran, jadual lori bergerak untuk hantar barang-barang tersebut kepada pelanggan lah Li. Tapi ada dokumen apa-apa yang diperlukan ke Yogen? Yogen? Apa Yogen? Ada Kak, kami bawa invoice. Invoice. Dia bawa invoice. Jadi invoice tu dikeluarkan
Okey, terima kasih Yogen. Bahagian fungsian kewangan lah. Akilah dah sediakan invoice yang mungkin dibawa oleh Yogen lah untuk diserahkan. Adakah pembayaran tu dibuat kepada Yogen dengan kawan-kawan yang terlibat dalam pengagihan ataupun ada cara lain pembayaran? So kita tanya Akilah lah, bagaimana pembayaran tu dibuat pula untuk Akilah. Ni yang terakhir sekali lah ni. Penghantaran invoice kepada pembeli dan penerimaan bayaran tu Akilah. Okey, silakan Akilah. Jika pembayaran melalui cek, boleh je serah kepada penghantar tadi. Cuma kalau tunai, saya akan minta mereka buat pembayaran melalui mesin tunai atau boleh buat pindahan ke dalam akaun melalui e-banking. Baik. Okey. Cikgu, kita akan sambung sedikit lagi selepas ini. Boleh Cikgu? Okey, boleh. Selepas orang kata pengulasan daripada Akilah, kita dah dengar pada ulasan daripada Cikgu juga. Dan kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda? Setiap aktiviti perniagaan yang dijalankan perlu mengambil kira pelbagai aspek termasuk kepentingan dan sensitiviti semua kaum di Malaysia serta perlindungan haiwan dan pemeliharaan alam sekitar. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Hamzi yang sedang sama-sama meneroka untuk mata pelajaran perniagaan. Tadi kita ada ulas sedikit berkenaan dengan aliran barang dan perkhidmatan daripada murid-murid cikgu iaitu Akilah. Untuk yang terakhir sekali ni Cikgu kan? Okey, tadi Akilah sebut berkaitan penerimaan pembayaran. Pembayaran tu kalau dibuat secara cek, bolehlah hantar kepada bahagian fungsi pengagihan yang datang tu. Sebab cek dia boleh balik kepada syarikat dan pulangkan ke bahagian fungsi kewangan. Tapi kalau dia nak buat pembayaran secara cash, Akilah kata dia akan galakkan penggunaan invoice. Pembayaran tu melalui cash deposit machine. Okey, mesin deposit tunai ataupun dia boleh transfer ataupun pindahkan melalui akaun lah, melalui perkhidmatan e-banking. Okey. Jadi keseluruhannya tentang aliran barang perkhidmatan ni, kita dapat tengok lebih kurang ada 6 bahagian fungsian yang dalam tulisan saya warna hitam kotak hitam ni. Bahagian fungsian ini terlibat untuk menghasilkan keluaran-keluaran barang yang telah ditetapkan lah. Jadi kita nampak tadi hampir semua pelajar saya tu adalah bahagian fungsiannya. Adakah yang tak bercakap, Eli? Ada Cikgu, saya perasan dia seorang tak bercakap ni. Oh, dia tak ada bahagian fungsian tapi saya ada soalan untuk dia. Okey, cuba tanya dia. Okey, dia Kak Eli nak tanya sebabkan sekarang ini kan bila kita nak membeli barangan terutamanya di dalam talian secara terus dalam talian ni, kita nak tahu jugalah bagaimana kita nak mengetahui tentang status penghantaran barang tersebut tu. Okey, dia faham tak soalan Kak Eli? Faham tak? Kak Eli soalan macam profesor sikit, so dia berbelit-belit. Kak Eli, Eli pula dia. Dia, okey ke? Selamat apa tu? Mungkin line memang tak berapa nak cantik Cikgu. Oh, hilang dah terus dia. Mungkin kawan lain boleh bantu atau bagaimana Cikgu? Cikgu sendiri nak bantu? Dia okey. Okey ke dia? Tak okey. Dia muka macam pelakon dah. Okey. Okey. Dia suka. Betul lah tu. Dia dengar lah tu. Silakan dia. Okey, kita boleh cek melalui mana-mana aplikasi dagang yang ada. So nanti ada status penghantaran, dekat situlah kita boleh tengok barang tu dekat mana dan bila kita boleh dapat. Ada aplikasi. Betul lah. Maksudnya dalam pembelian secara atas, secara dalam talian ni, banyaklah aplikasi yang kita boleh gunakan. Aplikasi e-dagang. E-dagang ni maksudnya apa-apa jenis perniagaan yang terlibat secara dalam talian ni lah ini. Jadi kita boleh cek status penghantaran kita tu dah berada di mana dan bila kita boleh terima lah
apa yang barang dia cakap tersebut tadi lah. tu. Ya, betul. Sekarang ni semua di hujung jari, mudah. Betul. Kita kena gunakan kelebihan yang ada tu. Betul. Okey cikgu, setelah pelbagai topik telah kita kupas dan teroka pada hari ini, secara keseluruhannya apa yang cikgu boleh rumuskan tentang pembelajaran kita dan penerokaan kita? Okey Eli. Jadi daripada awal kita bersiaran berkaitan aliran maklumat dan juga aliran barang dan perkhidmatan, boleh tengok kepentingan kita berinteraksi antara bahagian fungsian ni dengan organisasi lain. Pelajar perlu faham setiap bahagian tu apakah tujuan dan peranannya, kemudian mengaitkan peranan-peranan mereka ini dengan situasi luar. Apa tujuannya? Kalau kita tengok pada slide yang saya pamerkan ini, mewujudkan jaringan perniagaan, mengukuhkan perniagaan, menjalin kerjasama strategik, menambah sumber perniagaan. Dengan adanya hubungan dan kerjasama dengan organisasi luar ni, secara tak langsung kita akan mendapat keuntungan seperti mana yang telah ditetapkan. Dan pada masa yang sama, kita telah mewujudkan hubungan yang baik sama ada dengan pembekal kita, pembiaya kita ataupun juga rakan-rakan persaingan kita. Jangan kita anggap rakan-rakan pesaing tu hanya akan menjatuhkan perniagaan kita. Kita kena ingat, rakan-rakan pesaing tu juga sentiasa menggalakkan kita untuk lebih maju daripada dia. So betul. Kita akan struggle dengan lebih lagi lah berbanding pesaing kita. Jadi itulah keseluruhannya pelajar perlu faham tentang aliran maklumat dan juga aliran barang ini. Pastikan bahagian fungsian itu diletakkan di tempat yang betul untuk memastikan keluaran itu berkualiti dan mengikut kehendak pengguna. Okey cikgu, mungkin cikgu nak minta salah seorang daripada murid dalam talian kita ni untuk rumuskan dengan apa yang mereka telah faham terhadap penerokaan kita hari ini. Okey, siapa-siapa yang boleh bagi tahu saya apakah yang kita belajar hari ini? Apa yang kita teroka hari ini? Saya rasa saya nak macam pilih, boleh tak cikgu? Cubalah pilih. Wallace okey tak Wallace? Wallace, apa kita belajar hari ini? Apa yang Wallace belajar dan faham pada hari ini? Silakan. Hari ini kami belajar bahagian fungsian dan interaksi perniagaan. Jadi bahagian fungsian tu, Wallace ingat ke semuanya ada berapa? 11. Betul sebenarnya betul ya. Hari ini kita belajar ada 6. Tapi yang Wallace kata bahagian fungsian yang kita pelajari sepatutnya dalam bab ini ialah ada 11 bahagian fungsian. Tapi kita baru belajar hari ini 6 je. Ada 6 je kita cerita tadi tu. Banyak rupanya. Jadi selebihnya yang 5 tu Wallace semua dia dah tahu. Dia tak nak cerita sekarang lah. Dia simpan lah. Dia simpan. Mungkin slot dia akan datang rasanya. Sebab inilah orang kata calon-calon SPM yang memang dah bersedia sebenarnya. Ya betul Eli. Jadi kita hanya orang kata review dan ulang kaji semula je sedikit. Betul. Mungkin kita nak minta daripada murid wanita atau perempuan pula cikgu. Murid perempuan. Seorang. Siapa? Saya tengok ada seorang murid ni tadi dia macam muka dia petak sikit sebab dia macam bapa kena marah je dengan cikgu. Kenapa Siapa tu? Adilah, silakan Adilah. Ya cikgu. So apa rumusan yang kita belajar hari ni? Fungsian dia saya faham tak? Bahagian fungsian. Bahagian fungsian apa? Berkaitan apa? Bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, Adilah, selain yang 6 tu, boleh bagi tahu saya apa lagi bahagian fungsian lain yang kamu ingat? Perkhidmatan pelanggan. Okey, khidmat pelanggan. Pentadbiran. Pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia. ICT. R&D. Okey, dia dah tambah dah 5 tu. Okey, terima kasih Adilah. Jawapan tu mantap tu. Solid. Bolehlah bersedia untuk SPM 2021. Okey, ada Eli, saya tak marah dia Eli. Tengok, sedih dia. Tak ada. Saya pasti Adilah ni macam murid, salah seorang murid kesayangan dalam kelas juga cikgu ya? Semua ni saya sayang. Salah seorang daripadanya. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama. Sebab sudi mengajar dan meneroka sama-sama dengan kita untuk mata pelajaran perniagaan pada hari ini. Dan juga terima kasih murid-murid dalam talian, adik-adik Kak Eli yang comel ni dan sangat bijak ni. Sebab sudi berkongsi ilmu dengan penonton di rumah juga. Okey, jadi
murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Raja Jumaat Port-Dickson ni memang sangat hebat dan sangat bijak, terutamanya dalam mata pelajaran Amin, ni. harap-harap begitulah. InsyaAllah, good luck dalam SPM juga tahun ini. Dan selepas ini kita akan sama-sama meneroka satu lagi mata pelajaran yang menarik, iaitu pendidikan khas bahasa Melayu. Ini salah satu mata pelajaran kegemaran saya juga, cikgu. Dan teruskan menonton teroka di Didik TV KPM. Jumpa kejap lagi. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh lambai-lambai.